Korang nak tahu tak apa yang buat Abang Boy happy selain daripada sokongan korang yang makin hari makin bertambah? Abang Boy happy bila dapat tengok a very good movie lah. Especially kalau movie tu inspired daripada true crime. Cerita serial killer lah, of course. Best though. Cerita yang Abang Boy nak share ni bukanlah movie pun. Dia sebenarnya adalah K-drama. Okey, tunggu kejap. Ini bukan cerita cintun ke apa benda ke, hero muka handsome ke, tak. Ini drama tentang pembunuh bersiri yang famous dekat Korea Selatan era 1980 ke awal tahun 2000. Korang nak tahu cerita apa? Yes, cerita ni Through the Darkness dibintangi oleh Kim Nam-gil sebagai Song Ha-young, seorang profiler di unit Criminal Behavior Analysis. Mengisahkan tentang hero kita ni cuba untuk memahami cara penjenayah ni berfikir. Watak ni diinspirasikan daripada karakter sebenar tau guys. Nama dia in real life adalah Kwon Il-yong. Dia adalah di antara criminal profiler yang pertama dekat Korea Selatan. Dan semua kes dekat dalam drama TV ni adalah berdasarkan pengalaman dia yang dilalui semasa dia handle kes ni. Disebabkan cerita ni berepisod dan cover beberapa serial killer yang famous dekat Korea Selatan, 3 atau 4 lah, Abang Boy tak ingat. So Abang Boy ingat macam nak buat video ni part by part. Ada part 1, part 2 sampai part 3. Lebih kurang lah. Abang Boy akan cover setiap pembunuh bersiri yang diinspirasikan dekat dalam cerita tu. So video ni adalah part 1. Dan untuk video next, Abang Boy akan cover seorang lagi pembunuh bersiri and so on lah. Maybe sampai 3 part kot. Entahlah. Kalau korang nak Abang Boy buat macam tu, seperti biasa guys, kasih like banyak-banyak. So tanpa membuang masa, let's roll the intro. So untuk video part 1 ni, Abang Boy akan cover seorang pembunuh bersiri yang sangat-sangat dikenali dekat Korea Selatan. Mamat ni bukanlah pembunuh bersiri yang pertama, tetapi Mamat ni yang paling wanted lah pada masa tu. Dan Mamat ni menjadi fokus utama dalam beberapa episod dekat dalam cerita Through the Darkness ni. Nama Mamat ni adalah Yoo Yong-chul. Dia disabitkan kesalahan membunuh seramai 20 orang dan antara mangsa-mangsanya adalah orang-orang kaya dan juga perempuan. Abang Boy akan mengupas siapa sebenarnya Mamat Yoo ni. So kita mulakan daripada awal. Yoo dilahirkan pada 18 April 1970 dan dibesarkan dalam keadaan daih miskin guys. Ditambah pula ayahnya adalah seorang kaki mabuk. Dikatakan yang Yoo selalu dipukul oleh ayahnya. Pada umurnya 7 tahun, parentsnya telah bercerai dan ayahnya telah berkahwin lain. Di Korea Selatan, hak penjagaan anak diserahkan kepada ayah tau, bukan mak. Tak tahulah Abang Boy macam mana cara undang-undang diorang. So Yoo dan adik-beradiknya dibesarkan oleh ayah dan ibu tiri barunya. Dan pada umur 15 tahun, ayahnya telah meninggal akibat dilanggar oleh pemandu mabuk. So tinggallah Yoo dengan mak tiri baru dia ni. Mak tiri dia pula menyampah pula dengan Yoo. Penyudahnya, dia sering didera dan dipukul. Ini menyumbang kepada mentaliti Yoo membenci perempuan in later life. Dikatakan semasa Yoo ni membesar, dia selalu diejek oleh rakan-rakan sekelasnya disebabkan Yoo ni miskin teruk guys. Pergi ke sekolah dengan baju lusuh, kasut koyak rabak and so on lah. So Yoo ni membesar dalam keadaan yang teruk lah, senang cerita. Korang kena ingat budak-budak yang masih nak membesar ni, dia punya otak memang senang terkesan dengan benda-benda traumatik ni. Dan ini juga boleh menyumbang kepada perilaku dia semasa dia dah besar. Itu sebab kebanyakan serial killer mempunyai kehidupan yang agak traumatik semasa dia kecil. Kebanyakannya lah, tak semua Bila Yoo ni meningkat remaja pula, dia telah beberapa kali ditangkap akibat mencuri dekat area kejiranan dia. So kat sini kita boleh tahu kehidupan jenayah Yoo ni bermula semasa dia sangat-sangat muda guys. Pada mulanya dia hanya diberi amaran keras oleh polis, tapi Yoo ni dilepaskan. Mungkin pada masa ni lah Yoo hanya mencuri makanan dan benda-benda yang agak murah. Yoo ni dikatakan sangat menyukai melukis. Dia sebenarnya pernah cuba untuk melanjutkan pelajaran dia dekat universiti dalam jurusan seni. Akan tetapi disebabkan Yoo ni buta warna, kelayakannya telah dirijek oleh pihak universiti. Instead of menerima benda ni dengan hati terbuka, Yoo menyalahkan anak orang kaya pula. Menurut Yoo sendiri, dia benci anak-anak orang kaya ni. Reason dia adalah dia mengatakan yang anak-anak orang kaya ni berjaya masuk dekat universiti tu tak ada bakat langsung macam dia. Diorang hanya boleh masuk sebab mak bapak diorang kaya.
Kira macam pakai kabel lah. Semuanya berubah bila Yu ni mencecah umur 18 tahun, bila dia telah ditangkap dan dipenjarakan atas kesalahan mencuri. Dan start daripada ini hidup Yu memang keluar masuk je lah dalam penjara. Pada tahun 1992, dia telah bertemu dengan kekasih hatinya dan tak berapa lama selepas tu diorang pun berkahwin. Pada masa ni, Yu cuba untuk menjalani hidup seperti orang biasa. Dia bekerja sebagai buruh binaan, mempunyai rumah dan provide untuk rumah tangganya. Tetapi semuanya tak bertahan guys. Pada penghujung tahun 1993, dia telah ditangkap sekali lagi sebab mencuri. Memang hardcore betul dia ni. Keluar masuk penjara dan akhirnya pada tahun 2000, Yu didapati bersalah akibat kesalahan merogol. Isteri mana yang tahan guys? Selepas je Yu ni masuk ke dalam, isteri mengfailkan cerai dan mendapatkan hak penjagaan ke atas anak mereka berdua. Time ni Yu dipenjarakan selama 3 tahun 6 bulan. Pada time ni dia develop perasaan benci dia kepada perempuan. Dia mengatakan yang wife dia tak faham dia dan meninggalkan dia semasa dia tengah susah. Korang nampak tak dia punya mentality? Dia tak pernah salahkan diri sendiri tau. Dia duk salahkan orang lain. Dia plan nak bunuh wife dengan anak dia lepas dia keluar daripada penjara. Pada masa yang sama, Yu ni tengah obses dengan seorang lagi pembunuh bersiri. Pembunuh bersiri pertama dekat Korea Selatan, iaitu Jeong Doo-yong. Apa yang membuatkan Yu ni tertarik kepada Jeong adalah motif dan mangsa pembunuhannya. Jeong ni sangat-sangat benci kepada orang kaya dan semua mangsa-mangsanya terdiri daripada golongan elit masyarakat. Dia menyalahkan orang kaya atas kehidupannya yang miskin. Nampak tak? Dia duk salahkan orang je. Dia miskin sebab orang lain kaya. Dia mencuri sebab dia miskin. Orang rumah dia tak faham dia. Semua salah orang je lah. Dia je lah yang betul. Pada 11 September 2003, Yu telah dibebaskan. Dan tak lama tak sampai pun 2 minggu, Yu telah mendapat korban pertama. Sebelum tu Abang Boy nak bagi tahu satu detail tentang kes ni. Lebih kurang 50% daripada rakyat Korea Selatan adalah beragama Kristian. Dan kita boleh lihat gereja-gereja di setiap kawasan perumahan. Memang bersepah lah, senang cerita. Now, kenapa Abang Boy sembang pasal gereja ni? Okey, kejap lagi Abang Boy akan terangkan. Pada 23 September, Yu telah pergi ke area Gangnam di kota Seoul. So tempat ni memang well known lah sebagai tempat kawasan elit. Rumah-rumah dekat area kawasan ni memang besar-besar gila guys. Dia mencari sebuah gereja dekat kawasan tu dan memilih sebuah rumah berdekatan dengan gereja tu. Rumah yang dipilih ni adalah milik seorang pensyarah universiti yang berumur 72 tahun. Yu telah masuk dekat rumah profesor ni di siang hari tau dan menikam lehernya. Isteri kepada profesor ni sempat menyorok dekat dalam almari di mana keluarga ni menyimpan duit-duit mereka. Bila Yu ni jumpa isteri profesor tu, isteri tu menawarkan Yu, ambillah duit apa yang ada ni, tolonglah jangan apa-apakan dia. Nak tahu dia cakap apa guys? Do you think I'm here for the money? Adakah kau fikir aku datang ni sebab duit? Jawab Yu lah. Tanpa membuang masa guys, Yu terus menghayun penukul berat ke kepala isteri profesor tu sebanyak 3 kali guys. Yu kemudiannya beralih kepada profesor tu kembali dan memukul kepalanya sebanyak 5 kali. Yu kemudiannya mengeluarkan semua isi almari dan menyelongkar segala isi rumah. Dia buat macam itu hanyalah untuk mengelirukan polis. Dia nak buat macam kes rompakan lah. Padahal dia tak ambil satu barang pun dekat dalam rumah tu. Duit pun dia biarkan je. Tak sampai per sebulan, pada 9 Oktober, Yu telah menaiki train dan berhenti kepada Bulwang Station dan menaiki teksi ke Gugi Tunnel. Dia berjalan sehingga menjumpai sebuah gereja. Dan sekali lagi dia memilih rumah berhampiran dengan gereja tu. Kali ini dia memilih rumah seorang warga emas yang berumur 85 tahun. Dia memanjat pagar rumah dan berjalan ke pintu depan. Secara kebetulan, Kang Yan Sun yang berumur 85 tahun membuka pintu depan untuk melihat siapa yang ada dekat depan rumah. Yu telah memukul kepala wanita warga emas tu dengan penukul sebanyak beberapa kali guys. Dan setelah Kang tidak lagi bernyawa, dalam kecoh-kecoh tu, anak menantu perempuan Kang yang berumur 60 tahun turun untuk cek apa yang berlaku. Yu telah menendang wanita tu di perut dan memukul hammer yang dibawanya ke kepala wanita tu sehingga mati guys. Yu kemudiannya memeriksa bilik tidur dan didapati cucu kepada Kang sedang nyenyak tidur di katil. Tanpa membuang masa dia menghayun penukul tu kepada lelaki yang berumur 35 tahun tu beberapa kali. Budak tu sebenarnya kelainan upaya tau guys, autistik. Kali ni Yu memang overkill lah. Dia bertindak ekstra kejam. Dia telah memukul kepala lelaki tu sampai otak bersepai guys. Later Yu mengaku yang lelaki tu mengingatkan dia kepada ayah dia yang bertindak kejam kepada dia. Hei, memang tak bagi muka siap. Setelah dia puas hati dan tak ada orang lain dekat dalam rumah tu, dia sekali lagi sepahkan barang-barang dekat dalam rumah tu. Dan lepas dia puas hati, dia belah. Tak ada satu barang pun yang dia ambil. Rumah orang kaya kot, duit memang bersepah. Dia buat tak reti je dengan duit tu semua.
Yu meneruskan misi pembunuhannya ke atas orang kaya dan rata-rata rumah yang Yu ni pilih adalah rumah yang berdekatan dengan church. Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa kriteria rumah dia mesti dekat dengan church? Korang dengar ni mesti sick gila lah. Menurut pengakuan Yu sendiri, dia memilih rumah yang berdekatan dengan Tuhan sebab dia nak tengok sama ada Tuhan nak tolong ke tak orang yang dia bunuh ni. Gila mamat ni guys. Dia siap cabar Tuhan tu kot. Yu meneruskan misi pembalasan dendam dia ke atas orang-orang kaya ni. Dan secara keseluruhan, Yu telah membunuh 9 orang mangsa di kalangan orang-orang elit. Ada sekali tu dekat tempat kejadian, selepas dia bunuh seorang atuk yang bernama Kim Jong Seok yang berumur 85 tahun, orang gajinya yang berumur 53 tahun, dan mencuba untuk melemaskan cucu kepada Kim dengan bantal. Yu telah terluka dekat tangan sebab dia cuba nak mengumpil peti besi simpanan tu. Disebabkan takut DNA dia dikesan, dia bertindak untuk membakar rumah tu untuk menghilangkan semua bahan bukti. Dia telah mencuri satu sweater milik mangsa untuk cover bajunya yang penuh dengan darah. Semasa Yu ingin beredar di tempat kejadian, bahagian belakang Yu telah ditangkap oleh CCTV berdekatan. Mesti korang ingat mamat ni buat kerja malam-malam kan? Tak guys, dia selamba je bunuh siang-siang weh. Berani tak berani lah mamat ni. Dalam banyak-banyak research Abang Boy lah, jarang yang Abang Boy tengok serial killer ni ubah dia punya MO, modus operandi pembunuh ni selalunya akan evolve atau dia advance satu level. Mangsa-mangsa kategori dia lebih kurang sama je, dan cara diorang bunuh pun selalunya tak banyak beza. Tetapi pada Yu ni tak guys. Serius tak? Daripada membunuh orang-orang kaya, dia terus bertukar selera dengan membunuh wanita pula. Pada bulan Disember tahun yang sama, dia mempunyai hubungan intim dengan seorang wanita yang bekerja sebagai kupu-kupu malam lah, senang cerita. Semuanya okey je. Diorang tinggal bersama selama 2 bulan tau. Si Yu ni memang jatuh hati gila-gila lah dengan Minah ni. Dia selalu bagi barangan kemas, bagi duit dan macam-macam lagi lah. Tetapi yang galak tu, bila Yu confess perasaan cinta dia kepada Minah ni menolak baik sebab dia tahu sejarah hidup Yu ni pernah ditangkap. Dan last kali selepas mereka melakukan hubungan seksual, Minah ni minta bayaran pula. Memang panas lah member. Yu bertindak memukul Minah ni, mengikat dia dan merogol selama 3 hari guys. Disebabkan benda ni, Minah ni telah menukar alamat dan nombor telefon dan kemudiannya menghilangkan diri daripada hidup Yu. Ini adalah saat Yu target perempuan yang bekerja di bidang pelacuran pula. Pada masa ni jugalah Yu menyamar sebagai seorang anggota polis untuk memeras ugut beberapa peniaga dekat area berdekatan. Pada 16 Mac, Yu telah call talian masaj dengan tujuan melanggan perkhidmatan pelacuran. Seorang wanita yang bernama Kwon Ji Hee telah bertemu dengan Yu di sebuah pusat membeli belah, dan Yu kemudiannya telah membawa Kwon ni ke rumahnya. Dan di sinilah Yu telah mencekik Kwon, dan setelah Kwon tidak lagi bernyawa, dia mengheret mayat tu ke dalam bilik air. Sebenarnya sebelum melakukan perbuatan terkutuk ni, dia dah study dulu guys. Dia dah study anatomi manusia melalui buku-buku dan daripada internet. Yu telah mengerat tubuh Kwon kepada beberapa bahagian. Dia telah pack semua anggota tubuh ni ke dalam 10 plastik hitam. Setelah selesai kerja dia pun mandi dan bersiap-siap untuk keluar melupuskan mayat Kwon. Dia kemudiannya menaiki teksi dan pergi ke kawasan berbukit di belakang sebuah library di Songgang University. Dia menanam mayat Kwon dekat dalam kubur cetek dekat area situ. Mangsa seterusnya adalah seorang lelaki bernama An Ji Sun yang dikatakan menjual Viagra palsu kepada. Yu telah berpura-pura menjadi pegawai polis dan menahan An ni dan drive van kepunyaan An ke parking lot rumah Yu. Yu telah menggarikan tangan An sementara Yu balik rumah untuk mengambil alat-alat untuk membunuh An. Mereka kemudiannya telah park di kawasan terpencil dekat kawasan yang tak ada orang guys. Dengan tak semena-menanya, Yu telah menikam An dengan pisau di bahagian leher dan kepala. Tak cukup dengan tu tau, dia telah memukul kepala An dengan penukul besi sebanyak 20 kali guys. Memang hancur kepala mamat tu. Dalam proses membunuh tu, Yu telah luka dekat tangan. Akibat risau DNA dia dikesan polis, dia telah drive van tu ke pulau Walmido dan park di kawasan yang terpencil. Di sinilah Yu bertindak untuk menyimbah petrol dalam usaha untuk membakar van tu dan melupuskan bahan bukti. Akibat kes ni mendapat liputan meluas di Korea Selatan. Family kepada mangsa ni mengalami trauma berpanjangan guys. Kedua adik kepada mangsa telah membunuh diri dan seorang lagi telah menerima rawatan psikiatrik di hospital sakit jiwa. Isteri dan anak mangsa telah
memutuskan hubungan dengan keluarga mangsa dan menghilangkan diri. Kebanyakan mangsa-mangsa Yo selepas daripada ni adalah pekerja dalam bidang pelacuran ataupun tukang urut. Mereka beroperasi dekat area Mapogu. Mereka dibunuh dengan cara yang sama dengan mangsa sebelumnya. Kepala mereka telah dihentak dengan hammer sampai mati dan badan telah diceraikan satu persatu dan kemudiannya ditanam di belakang sebuah kuil di kawasan berbukit Sedemongu. Yu mengatakan yang mangsa-mangsanya layak menerima lebih kurang macam rest in peace lah, supaya Buddha memberi pengampunan kepada mangsa-mangsa yang ditanamkan dekat situ. Gila tu Mamat ni. Memang sick doh. Aku tak boleh brain. Dia membunuh dengan sangat-sangat kejam, tetapi dia wish mangsa-mangsa dia masuk syurga. Macam, kau dah kenapa setan? Korang nak tahu tak macam mana si Yo ni ditangkap? Dia bukan ditangkap oleh polis tau. Dia ni sebenarnya kena cekup dengan seorang bapa ayam. So nak dijadikan cerita, si Yu ni ada tabiat, bila dia call untuk melanggar pelacur, dia akan beri nama yang lain-lain setiap kali dia call. So pada satu hari, seorang bapa ayam yang bernama Mr. Noh telah mendapat satu panggilan untuk melanggar seorang daripada tukang urut yang berada di bawahnya. Dan selepas tukang urut ni pergi dan buat kerja, dia tak balik-balik guys. So benda ni merugikan Mr. Noh lah. So nombor pelanggan misteri tu ada nombor 6523 dekat akhir nombor telefon tu. So dia minta tolong dekat semua bapa-bapa ayam yang lain, kalau ada orang yang call nombor pakai 6523, kasih Roger dia cepat-cepat. Pada pukul 2 pagi 15 Julai, Mr. Noh mendapat panggilan daripada nombor yang sama, 6523. Dia terus call seorang inspektor polis yang dikenali sebagai Inspektor Yang untuk membantunya menangkap lelaki misteri itu. Seorang gadis telah dijadikan umpan dan gadis itu telah menaiki teksi untuk bertemu dengan lelaki misteri itu di sebuah taman rekreasi. Mr. Noh dan beberapa lagi kuncunya mengikut teksi itu daripada belakang, dan setelah sampai dekat taman tu, 6523 telah call Mr. Noh dan komplain mengatakan gadis ni terlalu tinggi untuk dia, tak ingin menukar kepada gadis lain. Setelah menggantikan dengan gadis lain, lelaki misteri itu berkenan lah pula. Pada masa ni Inspektor Yang masih jauh daripada tempat diorang bertemu ni. Jadi Mr. Noh yang daripada tadi melihat daripada jauh terus keluar daripada kereta dan bertemu dengan lelaki misteri ni. Mereka buat-buat macam nak cek lelaki ni sama ada senjata ke apa ke. Tak lama selepas tu, Inspektor Yang tiba dekat tempat tu. Dia kemudiannya ingin menggari lelaki misteri tu, akan tetapi lelaki tu bertindak kasar guys. Dia cuba nak melarikan diri. Mr. Noh sempat merempuh lelaki itu dan hold dia dekat tanah. Lelaki misteri itu kemudiannya digari dan dibawa ke balai polis. Lelaki tersebut adalah Yo Yong Chul. Akhirnya pembunuh bersiri yang menggemparkan Korea Selatan telah pun ditangkap. Tetapi korang nak tahu tak benda yang lawak? Semasa dalam sesi soal siasat, Yo ni berpura-pura mengalami sawan, dan dalam keadaan kelam kabut tu, garinya telah dibuka. Dan bila keadaan Yo ni dah bertenang, dia minta lah untuk pergi ke toilet untuk buang air kecil. Dan bila Yu ni berada dekat dalam toilet, dia telah menumbuk pegawai yang escort dia dekat dalam bilik toilet tu dan berjaya melompat keluar melalui tingkap toilet. Memang huru-hara guys balai polis masa tu. Diorang mengerahkan ke semua anggota polis mencari Yu, dan selepas 11 jam, Yu berjaya ditahan semula. Gila betul. Boleh terlepas member. Ni kat balai tau, bukan kat rumah ke apa ke. Dekat balai tu. Yu kemudiannya mengaku akan kesemua tuduhan membunuh yang dilakukannya. Pada awalnya dia mengaku bersalah atas kes pembunuhan seorang wanita yang ditikam pada 6 Februari 2004. Tetapi selepas 2 tahun penangkapan Yu tu, kes ni telah dibuktikan tak ada kena-mengena dengan Yu pun. Orang yang bertanggungjawab atas kes tikaman ni adalah seorang lagi pembunuh bersiri yang bernama Jeong Nam Gyu. Ini seorang lagi pembunuh bersiri yang Aboy nak cover untuk next video ni. Sebab dia punya kisah ni ada dekat dalam cerita Through the Darkness. Mamat Jeong ni lagi gila kot daripada Yo Yong Chul ni. So secara total, semua sekali mangsa Yo adalah seramai 20 orang. 8 daripadanya adalah daripada golongan orang kaya, dan seorang lelaki dibunuh disebabkan menjual pil Viagra palsu, dan 11 orang wanita ditanam di belakang kuil. Yo ni telah diberi nama nickname The Raincoat Killer oleh media disebabkan semasa reenactment atau lakonan semula kejadian pembunuhannya, dia telah memakai baju hujan yang berwarna kuning. Di dalam sesi soal siasat, Yo mengatakan kalaulah dia tak ditangkap, dia takkan stop daripada membunuh guys. Dia telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah. Dan sehingga hari ni, Yo masih lagi dekat dalam penjara menunggu tarikh hukumannya. Apa yang interesting adalah hukuman mati terakhir dekat Korea Selatan telah dijalankan pada tahun 1997, dan hukuman mati telah dimansuhkan selepas tu guys. Disebabkan Yo ni, dia punya crime teramat-amat kejam.
Hakim sebulat suara menjatuhkan hukuman mati dekat atas Yu. Benda yang dah dimansuhkan, diorang bawa balik disebabkan Mamat ni. Kisah Yu ni telah diabadikan menjadi beberapa movie dekat Korea Selatan. Antaranya adalah The Chaser yang diterbitkan pada tahun 2008, Netflix dokumentari The Raincoat Killer, dan yang terbaru adalah K-drama 12 episod yang bertajuk Through the Darkness. Abang Boy recommend korang untuk tengok dekat Netflix. Seperti biasa, kalau movie yang berkonsep serial killer ni, dia memang slow burner lah sikit, tapi dia punya jalan cerita memang best guys. Dalam masa satu hari je Abang Boy dah habis tengok semua episod. Marathon man. Kalau korang dah tengok nanti, kasih komen korang dekat bawah apa pendapat korang pasal cerita tu. Oh ya, sebelum Abang Boy habiskan video kali ni, Abang Boy nak jawab pertanyaannya banyak kali Abang Boy dapat. Kenapa Abang Boy tak nak buat crime tempatan? Okey, begini. Ada beberapa faktor sebenarnya. Salah satu daripadanya adalah sentimen. Kita kena ingat yang saudara mara kepada adik-beradik mangsa masih lagi hidup di antara kita. Adik-beradik pesalah pun masih ada lagi. Dan kalau korang tengoklah video Abang Boy sebelum ni, Abang Boy memang suka mengomel, mengutuk apa yang dibuat oleh pelaku atau pesalah ni. So, untuk tidak menyinggung perasaan hati siapa-siapa, Abang Boy memilih untuk tidak cover kes-kes tempatan. Sebab kedua adalah, okeylah, katakanlah Abang Boy nak cover kes tempatan, Abang Boy kena mengikut fakta kes tau, yang tak boleh disangkal. Fakta yang mahkamah dah decide, inilah yang terjadi. Abang Boy tak boleh deviate atau menokok tambah untuk menyedapkan cerita. Memang kena ikut sebiji-sebiji guys. Benda ni adalah untuk melindungi Abang Boy daripada kena dakwa-dakwi oleh mereka yang terlibat dengan kes ni. Sebagai contoh, ahli keluarga mangsa ke, ahli keluarga bersalah ke, dan sebagainya. Dan macam mana pula nak dapatkan fakta kes? Adalah menerusi akib mahkamah. Tak senang guys nak dapatkan benda-benda macam ni sebagai orang biasa macam Abang Boy ni. Korang try check Google, kokotlah ada kes-kes lokal yang boleh di cover. Jangan cerita pasal kes Moda Fendi ke, Atatuya ke, Along Spoon ke. Benda tu memang bersepah. Masuk Abang Boy kes-kes yang lain. Bukan tak ada kes-kes yang rare tau. Ada guys. Tetapi mana nak cari fakta dia? Buat crime story ni bukan macam buat cerita hantu, sebab benda tu berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau buat true crime ni, semuanya mengikut fakta. Kalau main langgar je, confirm tak lama lah kes ni. Semua orang akan kecam Abang Boy ni. Masak cow. So disebabkan ini, Abang Boy memilih untuk cover kes-kes luar negara yang mempunyai fakta-fakta dekat internet. Google je dah dapat. Cuma penatlah sikit untuk cross check satu persatu untuk pilih apa yang betul dan apa yang ditokok tambah. So okay, faham So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy dengan satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.